Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Baik, hari ini kita akan masuk topik terakhir bab 6 jadual berkala iaitu topik 6.3 sebatian. Apa itu sebatian? Baik, sebatian adalah dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Ini beza sebatian dengan campuran yang kita belajar hari Rabu hari itu. Kalau campuran secara fizikal, sebatian secara kimia. Okey, kemudian bahan baru yang terbentuk daripada tindak balas kimia tadi akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur yang membentuknya. Contoh, kita ambil unsur besi campur sulfur. Nanti dia akan bentuk bahan baru yang namanya adalah besi sulfida. Jadi besi sulfida tu dia punya ciri dah tak sama dengan besi dan sulfur tadi. Okey, ini pula adalah contoh sebatian dalam kehidupan harian kita. Garam, gula, kapur tulis, mamar, politina dan air tuling. Okey, mari kita lihat gabungan unsur dalam sebatian ni. Okey, contoh sebatian politina. Okey, sebatian politina ataupun permainan Lego ni ianya terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen. Manakala air tulen adalah sebatian yang terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Dan yang terakhir, jubin diperbuat daripada mamar, sebatian yang terdiri daripada unsur kalsium, karbon dan oksigen. Jadi, semua contoh sebatian ni mestilah melalui tindak balas secara kimia. Baik, sebelumnya cikgu dah jawab tentang unsur logam dan bukan logam. Okey, jadi unsur logam dan bukan logam, kalau dia bergabung secara kimia, ianya boleh membentuk sebatian. Okey, kita lihat apa nama sebatian yang terbentuk daripada unsur logam dan unsur bukan logam. Cikgu ambil yang pertama, unsur logam, tindak balaskan dengan oksigen. Oksigen ni adalah unsur bukan logam. Jadi dia akan membentuk logam oksida. Contoh, cikgu ambil logam magnesium. Okey, logam magnesium tindak balaskan dengan oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Kalau awak tukar nama logam lain, contoh aluminium, awak tambahkan dengan oksigen, awak akan dapat hasilnya sebatian aluminium oksida. Dan seterusnya lah. Kalau awak lihat dekat sini, nama logam sahaja yang berubah. Tapi semua logam bila awak tindak balaskan dengan oksigen, nama sebatian dia mesti ada oksida. Okey, nama belakang sama oksida. Nama depannya bergantung kepada logam yang awak gunakan. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Apabila unsur logam bertindak balas dengan air, apakah nama sebatian yang terhasil dan hasil sampingannya? Okey, kalau logam tindak balaskan dengan air, awak akan dapat sebatian yang bersifat alkali. Bila bersifat alkali, maksudnya mesti ada perkataan hidroksida. Sifat alkali mesti ada ion hidroksida. Dan hasil sampingannya adalah gas hidrogen. Okey, cikgu ambil satu contoh. Bila logam litium. Bila kita guna logam litium, tambah air ataupun tindak balaskan dengan air, kita akan dapat sebatian litium hidroksida dan gas hidrogen. Okey, seterusnya logam natrium tindak balaskan dengan air, akan dapat sebatian natrium hidroksida dan gas hidrogen. Jadi apa yang awak lihat dekat sini, nama logam yang awak guna adalah sama. Okey, logam sebelum dan selepas adalah sama. Tapi air ni hasil dia adalah hidroksida dan gas hidrogen. Ini cara awak nak ingat persamaan. Baik, kita lihat pula tindak balas kimia yang ketiga, iaitu tindak balas antara besi dan serbuk sulfur. Okey, bila awak
lakukan tindak balas kimia antara logam besi dan sebut sulfur. Sulfur bukan logam. Awak akan dapat nama sebatian besi sulfida. Okey, besi sulfida. Okey, untuk pengetahuan awak, sebut besi berwarna hitam, sebut sulfur berwarna kuning. Bila awak panaskan, awak akan dapat sebatian besi sulfida yang berwarna hitam. Okey. Jadi apa yang awak perlu tahu dekat sini adalah prinsip keabadian tenaga. Jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Jadi jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Contoh, cikgu ambil jisim besi ni 1.2 gram. Manakala jisim sulfur adalah 2.5 gram. Okey, jadi bila awak dah panaskan, awak akan dapat sebatian besi sulfida yang mempunyai jisim 3.7 gram. Iaitu hasil tambah antara besi dan sulfur tadi. Jadi dia punya jisim sebelum 3.7, selepas pun 3.7 gram. Okey. Semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sebatian. Maksudnya semua garam mineral yang ada dalam bumi kita ni wujud dalam bentuk sebatian akibat tindak balas kimia yang berlaku. Kecuali logam emas, perak dan platinum wujud dalam keadaan unsur. Okey, kaedah pengasingan sebatian. Kalau sebelum ni kita dah belajar kaedah pengasingan campuran ada 7. Untuk kaedah pengasingan sebatian ni, cikgu fokus satu saja, iaitu melalui tindak balas kimia elektrolisis. Okey, sebab sebatian ni tak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal macam campuran. Jadi kita kena asingkan dia menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Okey, apa itu elektrolisis? Okey, ini adalah susunan radas elektrolisis. Elektrolisis adalah proses penguraian atau pemisahan sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Maksudnya elektrolisis ni mesti ada arus elektrik yang mengalir, baru awak boleh dapat pisahkan sebatian tersebut kepada unsur yang membentuknya. Okey, kita lihat contoh elektrolisis air. Okey, air adalah sebatian yang terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk asingkan unsur hidrogen dan oksigen daripada air ni, air perlu melalui kaedah elektrolisis. Okey, kalau awak lihat kaedah elektrolisis ni dia mesti melibatkan pengaliran arus elektrik. Jadi dekat sini ada sel kering, emitter dan air tambah dengan larutan asid sulfurik. Apa fungsi larutan asid sulfurik ni? Untuk membenarkan ion-ion mengalir. Untuk membenarkan arus elektrik mengalir dan dita menjadi lengkap. Okey. Macam mana pula kita nak kenal pasti anod dan katod? Kita lihat sambungan sel keringnya. Kita lihat pada sambungan sel kering. Kalau sel kering yang panjang, iaitu positif, nama dia adalah anod. Kalau pendek, iaitu terminal negatif, namanya katod. Okey. Kemudian apabila awak alirkan arus elektrik, awak akan dapat dua gas dalam sel elektrolisis ni. Awak akan dapat gas oksigen dan gas hidrogen. Kemudian awak lihat gas tu yang mana? Gas tu yang putih ni. Yang putih ni ini adalah gas. Yang warna biru ni adalah air. Okey. Kita boleh lihat dekat sini gas oksigen lebih sedikit berbanding gas hidrogen. Maksudnya nisbah gas oksigen dan hidrogen adalah 1:2. Sebab tu air terdiri daripada sebatian
yang mempunyai formula kimia H2O. Maksudnya ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sebab tu kita dapat gas hidrogen lebih banyak berbanding gas oksigen dalam elektrolisis air ini. Baik, sekarang kita akan masuk perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, semua jirim akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu dapat dikelaskan sebagai perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, sebagai contoh, awak lihat buah apple ni, masa mula-mula awak potong, buah apple ni berwarna putih. Tapi selepas awak biarkan beberapa ketika, buah apple ini akan mengalami proses pengoksidaan dan akan bertukar menjadi warna coklat. Itu kita panggil perubahan kimia. Baik, ini adalah maksud perubahan fizik dan perubahan kimia. Perubahan fizik ialah perubahan yang mengubah rupa sesuatu bahan dan tidak melibatkan pembentukan bahan baharu. Contohnya macam peleburan ais. Peleburan ais hanya melibatkan perubahan rupa ais dari keadaan pepejal berubah menjadi cecair apabila ais itu telah melebur. Itu kita panggil perubahan fizik. Kalau perubahan kimia pula adalah perubahan yang melibatkan tindak balas kimia yang menghasilkan bahan baharu. Contohnya pengaratan paku besi. Pengaratan paku besi disebabkan oleh tindak balas kimia antara gas oksigen dan air. Ini adalah peta buih berganda perbandingan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Bila perbandingan maksudnya mesti ada persamaan dan perbezaan. Oleh itu awak boleh lihat yang warna pink ni adalah persamaan. Ada 2 persamaan perubahan fizik dan perubahan kimia. Manakala yang warna kuning ni adalah perbezaan. Perbezaan antara sebatian dan campuran juga ada 4 seperti yang awak boleh lihat di dalam ni. Okey, jadi hari ini apa yang kita telah belajar adalah sebatian, maksud sebatian, contoh-contoh sebatian, kaedah pengasingan sebatian iaitu kaedah elektrolisis, perubahan fizik yang berlaku pada jirim dan perbandingan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, akhir sekali adalah perbezaan antara sebatian dan campuran. Jadi, ini adalah topik terakhir dalam bab 6. Cikgu harap awak boleh faham dan jika ada apa-apa masalah, awak boleh mesej cikgu. Minggu depan kita akan jumpa lagi dengan topik yang baru. Terima kasih kelas.